قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan jika kasih ia akan bunga dan tanam-tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala dan menunjuk atas keesaannya dan kekuasaannya dan memperingat akan segala sifat keelokannya dan kebesarannya. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab cinta kepada Allah. Jadi perenggan yang kita sedang lihat ini adalah perenggan yang disebut oleh pengarang Syekh Abdul Qadir, kecintaan kepada Allah Ta'ala melalui makhluk-makhluknya. Dia dah sebut mula-mula sekali ialah baginda Nabi, kemudian dia turun kepada para sahabat, kemudian turun lagi kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Semua tu bila kita kasih kepada mereka, maka umpama kita mengasihi Allah Ta'ala. Malam ni sambung pergi kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain pula. Kata muallif, dan jika kasih ia seorang yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal tu. Dia kasih kenapa? Kasih akan bunga dan tanam-tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya, semua yang mana? Yang tadi, yang atas tadi. Bunga, tanam-tanaman, sungai, cahaya, rupa yang elok tu, semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Gitu, dia bagi contoh. Bila kita tengok sesuatu yang cantik, maka jangan terhenti pada kecantikan sesuatu itu sahaja. Tengok kapet, cantik kapet baru ni. So, jangan terhenti pada kapet yang cantik. Kalau kita terhenti pada sesuatu yang cantik itu sahaja, maka dia hanyalah habuan panca indera yang 5 saja. Bila kita tengok sesuatu yang cantik, tengok bunga cantik, tengok tanam-tanaman yang berwarna-warni, tumbuh dengan segar menghijau, cantik. Kemudian dia kata apa? Tengok sungai, tengok cahaya, maka kita rasa cantik. Maka itu hanyalah habuan panca indera mata. Begitulah juga kalau kita sekadar menghidu bau yang wangi, yang sedap. Itu hanya sekadar panca indera bau, ciuman. Kata Imam Al-Ghazali,
Kalau sekadar itu saja, kita sentuh kapek lembut, kita rasa dengan panca indera rasa kita. Kita tengok dengan mata warna tona dia. Dia campur antara biru dengan kelabu ni matching. Ada putih sikit-sikit, cantik pula jadi. Tu mata kita. Kita pergi pegang dengan tangan kita, itu rasa. Kalau duduk sekadar tu, kata Imam Ghazali, tak lebih tak kurang macam haiwan. Sebab haiwan pun ada juga panca indera tu, yang 5. Sebab tu kita kena ada satu lagi panca indera, iaitu hati kita yang hidup. Sebab tu dalam hadis Nabi, ketika Nabi mengatakan, aku dijadikan oleh Allah Ta'ala cinta dan kasih pada 3 perkara. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Dalam banyak-banyak dunia kamu tu, ada 3 perkara yang Allah Ta'ala jadi aku suka. Satunya Nabi kata ialah at-tib, minyak wangi. Kalau minyak wangi, panca indera apa kita guna? Bau. Kalau contohlah air ataupun warna minyak wangi itu pun cantik juga, mata. Buh di tangan kita, hidu bau, itu deria bau. Yang kedua, Nabi kata an-nisa. An-nisa, tengok perempuan cantik. Itu pandangan mata kita. Rasa di mata kita. Deria mata kita melihat cantik. Bila pergi pegang pipi dia, pegang tangan dia, lembutnya pipi dia, tangan dia. Tu deria rasa. Hidu bau minyak wangi yang dia pakai, itu deria bau. Sebab tu kalau Nabi berhenti setakat tu, serupalah dengan kita manusia biasa. Sebab tu Nabi sebut satu lagi, waju'ilat qurratu aini fis salah. Dan dijadikan di dalam salat itu satu rasa lain. Iaitu aku rasa damai, aku rasa tenang, aku rasa seronok. Yang ni bukan deria mata, bukan deria telinga, bukan deria bau. Tengok di mata, berat mata memandang. Sebab apa? 5 kali sehari kena semayang. Lepas tu disuruh lagi semayangnya pada waktu malam pula, ataupun yang sunat-sunatnya, beratnya pada pandangan mata. Bila buat, bukan sedap pun. Semayang ni bukan sedap pun. Imam baca panjang sikit, panjang pula imam ni baca. Maghrib pun baca panjang, pendek-pendek, sudahlah. Kan sedap pun. Sebab tu, kita kena ada satu lagi deria rasa yang membezakan antara kita dengan haiwan, iaitu hati kita. Bila tengok contoh-contoh yang dia bagi, tengok apa? Tengok bunga. Jangan berhenti di setakat mata, tengok lawa bunga-bunga ni. Warna-warni bunga raya. Warna merah ada, warna oranye ada, warna apa lagi ada? Warna putih ada di. Macam-macam warna bunga raya. Bunga orkid, macam-macam warna. Tanaman-tanaman, begitu juga kita tengok dia. Jangan terhenti di cantik pada mata. Rasa di hati, ada Tuhan yang menjadikan bunga ni. Itu lebih kita lah. Sebab kita nampak sampai ke Tuhan yang membuat bunga ni berwarna-warni. Daripada pokok yang sama, keluar buah yang daripada pokok yang sama tersebut, buh di mulut kita, rasa yang berbeza. Kalau berhenti di setakat rasa, itu deria rasa. Buh di mulut siapa pun, di mulut haiwan sekalipun, dia akan rasa. Sebab tu haiwan pun dia pandai pilih tanaman mana dia nak ragut, dia nak kunyah. Dia tahu, yang ni sedap dimakan, yang ni tak sedap dimakan, dia tak akan.
Tapi kita ada lebih daripada tu deria yang keenam. Kita tengok di sebalik apa yang kita tengok elok itu, yang kita rasa lain-lain rasa walau daripada sepohon pokok, ada yang manis, ada yang masam, di situ kita tahu ada Rabb dia. Ada Tuhan dia. Ada Tuhan yang menjadikannya. Maka lebih kita lah daripada haiwan. Sebab kita nampak pencipta. Jadi bila kita nampak pencipta, nampaklah cantiknya ciptaan Allah Ta'ala. Bijaknya Allah Ta'ala. Dalam sepohon pokok boleh keluar bunga yang berbagai-bagai. Dari satu spesies, itu spesies orkid, berbagai-bagai warna keluar. Daripada satu spesies keladi, macam-macam nama. Keladi apa? Tak itu kau? Tuan-tuan tak ada ilmu pertanian ni. Tuan-tuan pergi mall yang baru siap, TRX. Tuan-tuan naik atas, dia ada tanaman yang kita ketemu di dalam hutan orang dulu-dulu, dia ada letak ke atas tu. Tuan-tuan tak pergi lagi? Saya sampai dah. Tu kata saya duniawi, tak macam tuan-tuan. Tuan-tuan ukhrawi. Pergi masjid surau ya tuan-tuan. Saya dah sampai dah sana tuan-tuan. Saya pergi tengok dah tanaman dia. Ada pokok-pokok yang dulu-dulu kita bertemu. Waktu kita duduk di kampung dengan tok nenek kita dulu. Ada rupanya dia tanam kat sana. Macam-macam jenis tanaman. Dia buat mall di dalam taman. Orang duduk pergi ramai ada bergambarnya. Tapi rasa macam takut turun bala situ. Sebab apa? Sebab non-Muslim ramai sangat berbanding yang kita Muslim. Tapi kalau tuan-tuan pergi tersempok dengan saya buat-buat tak kenal sudah. Sebab tak nampak macam ustaz pergi ke sana. Tak akan jumpa kita. Baik. Cuma nak sebutnya ialah tanaman tadi. Bila kita tengok satu spesies, banyak sebenarnya. Nama bagi spesies yang satu tu. Spesies keladi, macam-macam jenis keladi ada. Orang yang minat pada keladi, dia pun letak susunan keladi. Orang yang minat pada orkid, spesies orkid, macam-macam warna keluar. Tu. Kalau tembikai, ada banyak warna tadi. Tembikai warna merah ada, tembikai warna kuning pun ada. Rambutan warna merah ada, warna kuning pun ada. Warna hijau dah. Ada yang tak masuk lah. Gitu. Cuma nak sebutnya ialah dalam satu spesies Allah Ta'ala boleh buat bagai-bagai. Daripada warna hijau berubah kepada warna merah. Warna hijau berubah jadi pada warna kuning dan sebagainya lah. Rasa pula berbeza-beza. Jenis rambutan saja. Rambutan apa nama dia? Apa? Gading lagi? Sekolah lagi, tadika lagi. Tuan-tuan berbuah nama. Macam-macam nama. Beza-beza rasa. Ada rambutan yang kita makan dia memang tak tertanggal. Isi daripada biji dia. Sehingga dia panggil apa? Rambutan tu kita kena telan dengan biji-biji dia. Orang-orang dulu, orang-orang lama, veteran, legend tahu. Makan buah tersebut. Budak sekarang tak layan. Dia layan sushi, dia layan. Dia layan mochi dia. Tuan-tuan tahu mochi? Mochi yang ada inti dalam tu. Bagai-bagai inti pula dalam tu. Tuan-tuan tahu tak mochi? Mochi ni macam pau lah. Untuk tuan-tuan yang legend, pau. Mochi ni untuk budak-budak yang generasi 2000 ke atas ni. Tu mochi. Saya tahu semua nama ni tuan-tuan. Duniawi. Cuma nak sebutnya ialah kalau kita melihat sekadar benda tersebut tanpa membawa satu lagi panca indera melihat, iaitu ada Rabb, iaitu Allah Ta'ala, maka kita sama dengan haiwan-haiwan. Sebab tu dia sebut sini, melihat bunga, melihat tanam-tanaman, melihat sungai, melihat cahaya, melihat segala rupa yang elok. Tuan-tuan tengok rupa-rupa manusia kan, berbeza-beza. Melayu berbeza-beza. Melayu dusun, Melayu bajau, bagai-bagai Melayu. Tak, kita tengok manusia, nama spesies manusia. Tapi bila duduk di belah Thailand, muka lain.
Bila duduk sebelah Indonesia, muka lain, padahal rumpun yang sama Asia Tenggara. Orang boleh tengok rupa. Rupa ni bukan Melayu Malaysia ni. Mix dah ni. Ada campuran ni. Bila cek pada DNA, tahu rupa-rupanya kita yang lahir di Malaysia ni, usul kita bukan daripada Malaysia tulen. Ada yang daripada Thailand, ada yang daripada Indonesia. Maknanya usul kita dulu lama dah berhijrah ke bumi kita Malaysia ni. Kan ada dalam majalah 3 kan. Ada penemuan tengkorak di Sabah ke di Sarawak itulah. Yang berusia 14,000 tahun. Tengkorak tu adalah tengkorak perempuan. Berusia 14,000 tahun. Maknanya di Malaysia ni dah ada penempatan dah. 14,000 tahun dulu. Daripada mana mari tak tahulah. Tu kena pergi dengar detail lagi lah. Dalam majalah 3 dia tak sebut panjang lebar lah. Cuma nak sebutnya ialah, walaupun kita ni berada di bumi Malaysia, orang boleh tengok wajah ni mix. Campuran ni. Campuran daripada Bangladesh ataupun campuran daripada macam-macam lagi lah. Sebab apa? Hidung dia tinggi ni mesti mix dengan mana-mana. Mata dia kebiru-biruan ni mesti mix mana-mana ni. Tu manusia, rupa-rupa yang elok ni. Tu belum tengok lagi yang Uzbek, yang belah Syria, yang tu cantik-cantik, tuan-tuan tak? Dengan bahasa-bahasanya yang lemah lembut, sopan. Bahasa Malaysia dengan bahasa orang Thailand bercakap. Orang Thailand bercakap bahasa yang lebih mendayu gitu. Macam orang Syria cakap Arab gitu. Cuma nak sebutnya ialah, bila kita melihat setiap ciptaan Allah Ta'ala, jangan sekadar dia hanya habuan panca indera yang 5. Yang kita belajar dalam sains tu. Biar dia pergi satu lagi panca indera, iaitu hati kita. Yang melihat di sana, setiap yang indah, yang cantik itu adalah ciptaan Allah. Baru lebih kita bawa kita kepada cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala. Baik. Dia kata, melihat segala rupa yang elok tu, maka kerana semuanya, semua yang atas tadi yang disebut sebelum ni tu, perbuatan Allah Ta'ala. Semua tu adalah perbuatan Allah. Bunga yang cantik, perbuatan Allah. Tanaman yang elok, perbuatan Allah. Sungai, cahaya dan rupa yang elok, semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Sini dia panggil wahdatul af'al. Wahdatul af'al. Tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin, ada salah satu daripada sifat yang wajib kita imani, iaitu sifat wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Tak nak jawab lah. Melayu memang takut benar kalau cikgu nanya. Tak, kita orang Melayu ni. Sebab tu tak nak duduk depan-depan. Sebab takut kalau cikgu tanya, nak jawab tak tahu. Ataupun tahu pun takut salah. Tu perangai kita orang Melayu. Sebab tu Syekh selalu sebut, aku kalau tanya, mesti mu tak jawab dia tu. Sebab dia tahu dah perangai kita orang Melayu kita. Apa makna wahdaniyah? Sudahlah. Wahdaniyah ni, alih bahasa, kalau kita alih bahasa daripada Arab kepada Melayu, wahdaniyah ni maknanya esa. Makna dia adamut ta'addudi. Tidak berbilang-bilang Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni tidak berbilang-bilang. Sekurang-kurang berbilang-bilang berapa? Sekurang-kurang berbilang-bilang berapa? Satu esa. Dua. Kena bijak matematik. Sekurang-kurang berbilang. Kalau satu, kita panggil esa tunggal. Bila ada yang kedua, tu bilang tu. Sekurang-kurang berbilang-bilang adalah dua. Jadi, dua bagi Allah Ta'ala mustahil. Maka ulama bincang. Wahdaniyah, esa Allah Ta'ala
tidak berbilang-bilang Allah Ta'ala ni pada apa? Satu, pada zat dia. Zat Allah Ta'ala tak berbilang-bilang. Apa makna tak berbilang-bilang pada zat? Keluarlah istilah dalam usuluddin tuan-tuan mengaji. Kam munfasil pada zat, kam muttasil pada zat. Tu ngaji detail sikit dalam usuluddin. Biar faham, baru kita tak keliru. Apa makna kam munfasil pada zat? Maknanya tiada zat lain yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kalau ada, dia panggil berbilang-bilang dah lah pada zat. Jadi Allah Ta'ala ni wahdaniyah, esa dia pada zat. Maknanya tidak ada zat lain yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maka ternafi kam munfasil Allah Ta'ala pada zat. Ada satu lagi, kam muttasil pada zat. Kam ni maknanya kuantiti lah. Munfasil ni maknanya yang tiada kena mengena. Muttasil ni yang ada kait mengait. Gitu. Dia istilah je. Setiap ilmu dia ada istilah. Orang malah mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid ni sebab duk pening di istilah lah. Dia setiap ilmu tak lari daripada istilah. Tuan-tuan menceburi bidang apa? Tuan-tuan duduk dalam bidang ekonomi, penuh dengan istilah ekonomi. Kita orang yang tak pernah terjebak dengan ilmu ekonomi, dengar istilah orang ekonomi tak faham. Tuan-tuan duduk di bidang apa? Bidang engineering. Penuh dengan istilah engineering. Kita orang yang tak terlibat dengan ilmu engineering tak faham. Budak-budak dengan kita orang dewasa, istilah dia orang muda boleh faham. Istilah apa pendek dalam WhatsApp tuan-tuan? WhatsApp anak tuan-tuan. Contoh apa? Tak ada, tuan-tuan tak pernah baca WhatsApp anak-anak. Ada satu ringkasan kalimah 5 huruf. Saya tak ingat dah ni. Nak buat contoh ni. 5 huruf dia tulis dalam WhatsApp menterjemahkan ataupun mewakili 5 kalimah bahasa Inggeris. Orang muda tengok 5 huruf ni, dia tengok pada WhatsApp, dia faham. Kita orang legend tengok nak baca apa ni, tak faham. Tu istilah dipakai oleh generasi sekarang. Istilah kita orang lama, orang muda dengar tak faham. Tu dipanggil istilah. Orang mengaji lurah, orang mengaji bahasa Arab, ada bagai-bagai istilah yang orang bahasa juga, tapi bahasa lain, bahasa Inggeris, tak faham. Setiap ilmu ada istilah. Jadi istilah ni tak penting. Yang penting kita faham konsep apa yang nak disampaikan dalam ilmu tersebut. Satu, wahdaniyah pada zat, maknanya kita kena beriman tak ada zat lain dah yang setanding dengan Allah Ta'ala. Itu satu pada zat. Maknanya satu-satu zat yang maha sempurna adalah zat Allah Ta'ala. Tak ada yang sebanding dengan dia, yang setanding dengan dia. Tak ada. Yang kedua, wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat ni juga ialah zat Allah Ta'ala tidak berjuzuk-juzuk macam kita. Kita ni ada juzuk. Zat kita ni ada juzuk. Juzuk sini ke sini kita panggil tangan. Juzuk sini ke sini kita panggil kepala. Juzuk sini ke sini kita panggil apa? Badan. Kalau pinggang ke bawah kita panggil apa? Tak ada istilah lah, sudah lah. Bahasa Melayu kita tak ada istilah dah. Tu juzuk-juzuk kita. Ada paha, ada betih, ada tangan, ada kaki, ada jari, ada lemak, ada urat, ada darah, ada tulang. Tu kita. Campur juzuk-juzuk tu, barulah membentuk seorang manusia yang bernama Fulan bin Fulan. Adapun zat Allah Ta'ala, dia tidak berjuzuk-juzuk macam kita. Sebab tu tak betul sangat-sangat orang duk kata Allah Ta'ala berjisim. Ada tangan, ada kaki. Supaya kita lah kalau gitu. Tak
tak jadi Allah Ta'ala lah kalau gitu, ada tangan, ada kaki. Sebab tu ayat mutasyabihat tak boleh dipahami secara literal. Kalau kita nak ambil kaedah ulama salaf, amirruha kama ja'at. Lalu je ayat mutasyabihat tu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tak payahlah mu nak terjemah kepada bahasa Melayu. Sebab terjemahan bahasa Melayu tak semestinya itu sahajalah juga penggunaan dalam bahasa Arab. Tak semestinya kita terjemah kalimah yadun dengan tangan, Arab guna dengan makna tangan semua. Ada yadun diguna oleh orang Arab bukan dengan makna tangan. Habis tu kenapa kita ambil dengan satu terjemahan sahaja? Tak ambil dengan makna-makna yang lain yang lebih layak bagi Allah Ta'ala. Tu perbahasan dalam ilmu usuluddin. Kena ikut ilmu usuluddin lah. Ada yang mengajar, Ustaz mengajar usuluddin di sini deh. Ustaz mengajar akidah. Cuma nak sebut sepintas lalu je dulu. Satu, wahdaniyah, ada wahdaniyah pada zat. Ada wahdaniyah pada sifat. Pun situ pecah juga. Ada kam muttasil, kan munfasil. Bukan syahid kita situ. Yang ketiga, ada wahdaniyah pada af'al. Situ sikit ada perbezaan dalam syarah ulama. Ada ulama kata bagi dua juga muttasil munfasil, ada ulama kata dak, situ ada satu je kam. Sebab dalam perbahasan wahdaniyah ada ulama kata hanya ada 5 kam, ada ulama kata ada 6 kam. Itu berbeza pada syarah. Faham elok-elok? Baik. Cuma nak sebutnya ialah wahdaniyah pada af'al ni, saya sebut contoh gini. Contoh. Kita nak tanam pokok durian. Durian apa? Yang paling mahal sekali? Apa? Ton apa? Blackthorn contoh. Nak tanam blackthorn. Kita pun ambil cangkul, kita pun gali tanah. Gali tanah, kemudian kita pun bubuhlah biji benih buah durian tu, blackthorn, buh dalam tu. Okey, kita pun timbus. Timbuh, bubuh, baja, siram. Okey, selesai. Daripada ambil cangkul, gali tanah, bubuh biji benih, kemudian bubuh, baja, siram, perbuatan siapa? Perbuatan kita. Lepas daripada tu yang nak menumbuhkan itu perbuatan Allah. Tu dipanggil kamun fasil dipanggil. Mustahil tu. Tu maknanya kita memisahkan sifat perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan kita. Maknanya kita pun ada perbuatan juga. Iaitu daripada ambil cangkuk, mencangkuk, menggali, menanam, meletak biji benih, meletak baju, menyiram. Ni perbuatan aku sebagai hamba. Tu dia panggil tak wahdaniyah pada af'al tu. Lepas daripada kita siram tu, yang menumbuhkan selepas tu barulah perbuatan Allah Ta'ala. Tu dia panggil tak wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada af'al ni maknanya kita nak angkat tangan pi pegang cangkul Allah Ta'ala. Kita mencangkul tu Allah Ta'ala. Kita gali, kita buang tanah, kita bubuh biji benih, kita baja, kita siram. Semua dalam tu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tu baru wahdatul af'al. Sebab nama dia wahdah. Wahdah ni fil af'al, pada segala perbuatan. Segala perbuatan tu. Bila sebut segala perbuatan, maknanya segala perbuatan makhluk. Pada hakikatnya satu perbuatan saja, iaitu Allah. Faham elok-elok? Kita nampak pada zahir, iyalah kita lah duduk buat semua tu. Tapi boleh ke kita buat kalau Allah Ta'ala tak kurniakan kudrat pada kita? Tak boleh lah. Kita nak berkelip mata sekali pun tak boleh berkelip kita. Kita nak suruh jantung kita ni jangan berhenti, dia berdegup. Tak boleh. Bahkan dia sentiasa berdegup walaupun kita tak nak dia berdegup. Dia berdegup juga. Kita suruh dia berdegup, dia tak nak berdegup pun dia akan berhenti juga. Sebab apa? Dia adalah perbuatan Allah Ta'ala. Zahir saja nampak kita. Begitulah. Zahir nampak makhluk. Nampak bunga, nampak sungai, nampak pokok, nampak rupa.
Pada zahirnya, pada hakikatnya yang menciptakan adalah Allah. Itu wahdatul af'al. Satu pada segala perbuatan. Yang kedua, contoh yang kedua. Kita angkat besi. Angkat besi. Contoh main apa? Main jin ke apa? Main jin Jin ke syaitan tahu. Contoh pergi ke gym, tonton angkat besi kan. Angkat besi, kita yang angkat dan Allah Ta'ala pun mengangkat. Itu bersatu dia panggil. Itu dia panggil kam muttasil pada af'al. Itu pun tak juga. Maknanya perbuatan kita memberi bekas dan kesan. Tak boleh. Itu bukan i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbuatan kita tak memberi bekas, tak memberi kesan. Itu perbuatan kita. Perbuatan kita contohnya. Apa contoh dia? Kita ambil pisau, kita potong. Bukan perbuatan kita yang memotong tu. Sehingga terputus dua tembikai tadi. Ataupun mentimun yang kita potong tu. Bukan perbuatan kita. Zahir nampak kita, pada hakikatnya Allah Ta'ala yang melakukannya. Itu dipanggil wahdaniyah pada af'al. Faham elok-elok? Pada zahirnya, ya. Habis itu, ikhtiar dan usaha kita, ya. Ikhtiar dan usaha kita pun dalam perbuatan Allah Ta'ala juga. Habis itu, apa guna kita ikhtiar, apa guna kita usaha? Dah Quran suruh kita ikhtiar, kita usaha. Allah Ta'ala pun sandar ikhtiar dan usaha pada kita. Batu kita kena ikhtiar dan usaha. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bezalah dengan Qadariyah dan Jabariyah. Kalau gitu tak payah usaha. Kita tunggu. Yalah Allah Ta'ala nak tentukan apa? Tu Jabariyah dia panggil. Tu beza sikit tu. Tengok kita Ahlus Sunnah dengan Jabariyah dan Qadariyah. Tu dalami dalam ilmu usuluddin. Biar kita tahu i'tiqad kita Ahlus Sunnah macam mana, puak-puak Jabariyah, Qadariyah macam mana. Sini nak sebut berkenaan dengan wahdatul af'al. Kita tengok bunga cantik, rupa bentuk manusia, nama spesies manusia. Tapi ada yang cantik pada kita, ada yang tak cantik pada pandangan mata kita. Semua tu adalah perbuatan Allah Ta'ala semua. Baik. Dan menunjuk atas keesaannya. Keesaannya tu wahdah tu lah. Wahdaniyah tu. Dan kekuasaannya, yakni kudrah Allah Ta'ala. Betapa berkuasanya Allah Ta'ala. Nama spesies manusia, muka macam-macam. Mata macam-macam. Kita kalau mari yang kembar, jenis kembar seiras tak boleh beza lalu kita. Padahal berbeza mesti ada beza. Tengok bijaknya Allah Ta'ala jadikan ibu jari. Daripada awal manusia sampai hujung manusia tak pernah ada yang sama ibu jari. Sehingga dirakamkan dalam Quran. Tak menunjukkan kodrat lagi. Ada manusia boleh buat gitu? Tak ada lah. Kita duk tengok fashion baju yang duk keluar balik sekarang ni, yang ada di zaman 70-an dulu. Budak-budak duk pakai pula seluar yang kecil di lutut, besar di betis. Tuan-tuan duk pergi sekolah dulu, cikgu duk potong yang tu lah. Pergi sekolah pakai seluar besar. Masa tu. Lepas tu mari pula generasi kecil sangat-sangat. Nak masuk kaki pun kena pakai plastik dulu. Sebab apa? Nak masuk tak boleh. Kena pakai plastik dulu. Plastik ni panggil apa? Plastik lah kan? Yang tuan-tuan pergi beli barang kat kedai tu, dia bubuh dalam plastik tu. Sekarang ni plastik berbayar 20 sen lah sekarang ni. Cuma bubuh kaki dalam plastik tu, barulah masuk. Sebab apa? Dia licin sikit. Generasi tu pernah ada dulu-dulu tu. Generasi yang seluar besar bawah, ada dulu. Keluar balik. Sebab apa? Manusia tak ada idea. Itulah kelemahan manusia. Allah Ta'ala punya idea. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan ilmu dia. Dizahirkan di Nabi Khidir alaihi salam. Disaksikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah Khidir bunuh budak tersebut.
Kalau tak bunuh budak ni, nanti mak dia yang soleh pun akan turut dikufurkan oleh dia. Allah Ta'ala perintah dan zahirkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila dah selesai 3 perkara tu, Nabi Khidir tengok naik ke sampan dengan Nabi Musa. Pada masa tu ada seekor burung yang mematuk air di dalam laut. Ada setitis di paruh dia. Kata Nabi Allah Khidir, yang setitik air di paruh itulah ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Adapun yang ada di lautan dan diganti dengan 7 lautan lagi, itu adalah ilmu Allah Ta'ala yang tiada hujung dan tiada taranya. Kata Khidir alaihissalam, yang kau tengok aku buat baru 2-3 perkara ni pun kau takjub dah. Kau tengok aku tebuk kapal sebelum kau tahu apa punca, apa sebab, apa tujuan aku tebuk kapal. Kau tengok aku bunuh, kau tak tahu apa. Kau tengok aku bangunkan semula rumah, kau tak tahu. Sebab apa? Ilmu manusia yang sangat-sangat terbatas. Kita bercakap, ada hujung ilmu kita. Kita bercakaplah dalam bidang kita sekalipun, tetap akan ada hujung di ilmu kita tu. Tapi ilmu Allah Ta'ala tiada hujung. Tu hebat Allah Ta'ala. Tu saya sebut contoh tadi. An-nusawwiya bananah dalam Al-Quran, ibu jari tak ada hujung. Daripada Adam alaihissalam sehingga ke hujung usia dunia, manusia yang terakhir, tak pernah ada persamaan pada corak yang ada di ibu jari tu. Boleh manusia buat gitu? Tak boleh. Bila kita tengok betapa hebat, itulah menzahirkan kudrat. Bila menzahirkan kudrat, ini yang maha sempurna. Kenapa yang maha sempurna ni kita tak kasih dan tak cintai? Kita mengasihi yang maha kurang pula. Tu peliklah gitu. Sebab tu dia bawa ni nak suruh kita tengok kekuasaan Allah Ta'ala, maka kita jatuh cinta dengan yang maha berkuasa, yang maha cantik, yang maha indah ni. Baik. Dan menunjukkan atas keesaannya dan kekuasaannya. Dan memperingat akan segala sifat keelokannya. Keelokan ni sifat jamal Allah Ta'ala. Dan kebesarannya sifat jalal Allah Ta'ala. Tu sifat jamal, sifat indah, sifat elok. Kita tengok manusia, bagai-bagai rupa, putihnya, gelapnya. Ada yang gelap tapi cantik. Ada yang putih tak cantik. Kita tengok pada pandangan mata kita. Semua tu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Putih Mak Saleh tak sama dengan putih Cina. Tu putih dan putih dah tu. Putih sama-sama putih. Putih Mak Saleh tak sama dengan putih Arab. Dah kata Mak Saleh putih, Arab putih. Putih Mak Saleh ada bintik-bintik. Putih orang Arab putih kemerah-merahan bersih. Cuma nak sebutnya putih sama-sama putih dah. Bahasa kita pun banyak dah. Putih apa? Putih kapas. Putih apa lagi? Putih apa? Putih kuning ke apa, putih macam-macam putih lah. Biru macam-macam biru. Navy ke? Blue navy, baby blue, apa lagi? Macam-macam biru. Jenis biru pun banyak dah. Siapa yang buat jenis-jenis biru ni? Allah Ta'ala. Itu semua cantik. Itu menzahirkan sifat jamalnya Allah Ta'ala dan besar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan jika kasih ia seorang akan orang yang perbuat kebajikan baginya. Ni kita kasih orang yang buat baik pada kita pula. Mak ayah kita kasih sangat-sangat pada mak ayah. Sebab apa? Kita tahu dia banyak berbuat baik pada kita. Dan akan guru yang mengajarnya. Guru juga antara orang yang berbuat baik pada kita. Kata Yahya bin Mu'adh berkenaan dengan guru ni. Yahya bin Mu'adh dia kata apa? Al-ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim ni, arhamu bi ummati Muhammad min abaihim. Ulama ni ataupun orang yang berilmu ni jauh lebih mengasihi umat Muhammad berbanding dengan ayah mereka. Ayah kita, mak kita kasih pada kita sekadar apa? Kasih pada kita sekadar jasad fizikal kita je. Dia kasih pada kita, dia bagilah keperluan jasad kita. Kita nak apa?
Kita nak makan, dia sediakan makan. Kita nak minum, dia sediakan minum. Kita nak pakai, dia sediakan pakaian. Kita nak apa lagi? Kita nak tempat tinggal, dia sediakan tempat tinggal. Kita nak duit belanja, dia bagi duit belanja. Apa yang kita nak, dia sediakan untuk kita. Itu mak dan ayah kita. Adapun ulama, dia bukan hanya menyediakan kepada kita fizikal, bahkan kadang-kadang fizikal dia tak sedia pun pada kita. Tapi dia menyediakan keperluan yang lebih kita perlu selepas daripada kita mati. Mak kita setakat kita hidup lah. Habis-habis pun setakat omong kita sebelum kita bekerja. Sebelum kita bekerja. Bila kita dah bekerja, mak ayah tak bagi dah duit pada kita. Baju, pakaian kita tak diberi dah. Makan, minum kita sendiri dah tanggung. Tu mak ayah kita setakat umur berapa? Boleh jadi umur 25 tahun. Tapi ilmu yang kita ambil daripada para ulama, mula daripada kita mengenal, kita tahu, kita reti, kita dah dapat manfaat dah. Ni sekarang ni kita duk buat satu-satu ni. Punca daripada mana semua ni? Yang kita tahu itu ini ni. Duk beribadat, semayang, buat taat dan sebagainya ni. Mari daripada mana punca dia? Ilmu yang asalnya daripada baginda Nabi SAW. Rantaian dia turun kepada sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in, sehinggalah sampai kepada guru-guru kita. Kita yang mengaji daripada guru-guru kita, turunkan lagi, turun, sampai kepada kita hari ini. Kita duduk dengar. Semua tu adalah usulnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi duk cerita tu, nak suruh elok zaman dia saja ke, ataupun sehingga hujung dunia? Sehingga hujung dunia lah manfaat dia. Kita beramal dengan ajaran Rasulullah yang disampaikan sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi, manfaatnya bukan setakat di zaman Nabi hidup, bahkan umat yang duduk di hujung sekalipun dapat manfaat juga. Mak ayah ada manfaat gitu? Tak ada. Fizikal je dia bagi pada kita. Akan terhenti manfaat daripada mak ayah. Sebab tu Yahya bin Mu'az mengatakan bahawa al-ulama, para ulama ni mengasihi umat Nabi Muhammad ni lebih daripada mak ayah lagi. Mak ayah habis-habis dia kasih pun, dia tengok pada fizikal saja. Kecuali mak ayah yang pun memberi ilmu agama pada kita. Sebab ilmu agama memberi manfaat pada kita bukan setakat di dunia, bahkan di akhirat tu yang lebih penting lagi. Kita tahu adanya mati sebab ada ilmu agama. Siapa yang ngajar ilmu agama? Ulama lah ngajar ilmu agama. Sehingga kita tahu ada lepas hidup ni mati. Lepas mati ni ada tanya dalam kubur. Lepas tanya dalam kubur nanti ada seksa, ada nikmat dalam kubur tersebut. Nanti akan bangkit pula, hidup pula di mahsyar. Sama ada ke syurga atau ke neraka. Siapa cerita? Ulama lah cerita. Mana tepat dia cerita? Masjid Surah dia duk cerita. Sebab tu kita yang menyusun atur program masjid kena pandai cari orang yang boleh bawa kita pada Allah Ta'ala. Tu kerja kita lah pula. Cuma nak sebutnya ialah bila kita tengok orang yang berbuat baik pada kita ni, sama ada mak ayah kita pun ada kebajikan dan kebaikan dia kepada kita. Begitu juga guru-guru yang mengajarnya. Maka kerana mereka itu yang berbuat baik pada kita tu, dan gitu juga guru-guru tu, wasitah. Wasitah tu bahasa Arab, maknanya perantara. Antaranya, yakni antara seorang dan antara kekasihnya. Siapa kekasihnya? Iaitu Allah Ta'ala. Pada apa? Pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya, yakni kepada seseorang itu. Tu mak ayah menyampaikan kebajikan dia sehingga kita kenal agama. Begitu juga guru-guru mengajarkan kepada kita sehingga kita kenal agama, pandai buat taat, pandai buat ibadat, tahu yang benar, tahu yang batil dan sebagainya tu berpunca daripada orang-orang yang berbuat kebajikan ni dan guru-guru. Guru-guru kalau tak ada hemah tak mengajar. Ni sahabat-sahabat yang duduk bermalam di sini ni sebab ada hemah. Sebab tu dia boleh tinggal tempat dia, di mari duduk di tempat tuan-tuan ni sebab ada hemah. Kita tak ada hemah kita.
Mari sekejap antara maghrib isyak pun berasa lama dah ustaz ni tak berhenti-berhenti lagi nak berhenti dah ni. Cuma cari stesen noktah dia. Dia orang ada hemah sebab tu dia boleh tinggal tempat dia, kadang-kadang keluar daripada Malaysia pergi ke negara luar, temu dengan rakyat apa, dengan orang luar untuk apa? Untuk buat kerja dakwah. Kita tak ada hemah tu. Kita daripada rumah mari jauh sikit pun berasa jauh dah kita. Nak pergi siapa jauh sikit malah setakat-setakat ni lah kita pergi. Tu hemah kita. Guru-guru begitu juga. Ada yang ada hemah, ada yang tak ada hemah. Yang tak ada hemah walaupun alim tak mengajar, duduk di rumah ya. Ramai je asatizah kita yang berilmu tapi tak nak mengajar. Saya malah dah mengajar tuan-tuan. Tempat yang 2 kali saya nak jadikan sekali dah sekarang ni. Sebab apa? Tak ada dah hemah. Nak bagi pada orang-orang muda pula, bagi peluang orang-orang muda yang mencari untuk bagi kuliah, bagi ilmu. Bagi dia orang masuk pula menyampaikan. Sebab apa? Generasi muda dia nak kepada bahasa muda. Macam pernah tempat saya kerja, pernah jemput program motivasi budak-budak SPM ni. Jemputnya Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Masyhur lah kan. Datuk Dr. Fadilah Kamsah ni seorang motivator yang terkenal lah di Malaysia ni, tip top satu zaman dulu. Bila jemput dia untuk bagi motivasi, parent sekali lah, parent dan anak-anak yang masuk SPM ni. Saya tanya budak-budak yang nak ambil SPM ni, menarik program pengisian semalam? Dia kata tak menarik pun, dia kata. Contoh-contoh yang dia bagi, contoh cerita Piramli. Tu saya kata. Bahasa lama tak sesuai dah dengan bahasa sekarang. Pendekatan sekarang tak sama dengan pendekatan kita orang dulu. Contoh Piramli, kita saja yang faham. Kita orang lama-lama ni gelak tengok skrip Piramli. Anak-anak kita cerita tentang Piramli, dia tak tahu men dah. Tu sebab tu ulama nak kena selari dengan masa. Nak kena tahu isu semasa, apa yang sedang berlaku dalam masyarakat, apa yang menjadi minat remaja, apa yang menjadi minat belia. Baru dia boleh masuk. Kalau tak dia tak boleh masuk. Sebab tu Ustaz Adnin apa? Dakwah sentak. Dia boleh masuk sebab apa? Bahasa-bahasa yang dia guna, dia ada slot dalam Aikin. Satu ketika dulu, waktu petang dah lebih kurang pukul 5 biasa gitu, saya on the way balik kerja, biasa duduk dengar. Bahasa-bahasa yang dia guna dekat dengan bahasa anak-anak muda. Sebab tu anak-anak muda bila ada expo buku antarabangsa di PWTC, budak-budak ni pakai pergi beli buku-buku Ustaz Adni ni. Sebab apa? Bahasa santai dia, bahasa dakwah dia, bahasa sentap dia tu boleh menyuntik jiwa anak-anak muda yang nak jadi baik. Jadi orang-orang muda sekarang ni ada hemah nak menyampaikan ilmu. Kita yang tua-tua ni hemah tak banyak dah. Jadi kita bagi laluan. Ada 2-3 tempat dah. Yang 2 saya tawarkan. Ambillah 1 biar saya tinggal 1 je. Sini pun 2 kan. Ambillah 1. Bagilah pada orang lain 1. Biar saya 1 pun cukup lah. Mari bertemu dengan orang tua je. Bagi yang muda pula masuk, bertemu dengan orang muda. Orang muda boleh mendekati, menjewai dengan orang muda. Tu contohlah tuan-tuan. Baik. Dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu pada mengajar dan berbuat kebaikan. Tu nak mengajar. Kalau Allah Ta'ala tak taufik, tak boleh bercakap. Itu semua adalah taufik daripada Allah Ta'ala. Dan sebesar-besar makhluk, tengok dia buat kesimpulan dah. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan atas kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita boleh kena amal ibadat. Kita boleh buat kerja-kerja amal ni semua sekali ni. Kerana Nabi lah punca usul yang mengajarkan kepada kita kenanya beramal dalam agama ni. Dan bagi Allah Ta'ala jua puji dan limpah kurnia dengan menjadikannya Rasulullah dan membangkitkannya Rasulullah tu jadi pesuruh seperti firman Allah Ta'ala. Akan datang pula. Kita tengok firman Allah Ta'ala yang dinukilkan menceritakan Allah Ta'ala sahajalah yang mengutuskan Nabi dan Rasul. Ada tugasan dia. Wallahu a'lam wa ilmuhu al-atam.